Oke, bagi yang baru masuk, scan dulu nih QR code untuk pendaftaran peserta. Beli kan ini? Beli kita? Didaftarkan. Selamat datang di kursus kami. Sila scan QR code dulu untuk pendaftaran peserta bagi yang baru masuk. Oke, bagi yang belum mendaftar, baru masuk, sila scan QR code dulu untuk mendaftar, untuk pendaftaran. Kalau ada kawan yang lewat masuk, nanti saya akan post dekat chat box untuk pendaftaran. Kita akan mula kursus ini dalam jam 10. Apa yang bisa tadi ya? Enggak, kakakku. Dia ada program. Promote. Ya. Diminta peserta-peserta mute kan dulu mikrofon Anda, takut mengganggu penceramah dan host bercakap nanti. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita tunggu lagi 5 minit ya.
Okey, kita mulakan sekarang ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu dalam webinar kursus imej dan kemahiran komunikasi profesional. Selamat datang kepada semua peserta dan terima kasih kerana sudi menyertai kursus imej dan kemahiran komunikasi profesional yang dianjurkan oleh pihak kami pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya, Nurhaizah binti Mahligan, sebagai moderator khusus kita pada pagi ini. Bersama dengan kita pada hari ini ialah Encik Richard Anak Usah sebagai penceramah bagi kursus kita pada hari ini. Terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan penceramah kita, Encik Richard Anak Usah. Beliau dilahirkan dan membesar di Miri, Sarawak. Pendidikan pertama beliau bermula di SRK Pujut Corner Miri dan bersekolah menengah di SMK Baru Miri. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran di Politeknik Port Dickson Negeri Sembilan dalam bidang Diploma Sains Kesetiausahaan. Selepas tamat pengajian dalam diploma, beliau bekerja di syarikat swasta bahagian Customer Service dan pada tahun 2002, beliau dilantik sebagai setiausaha pejabat di Jabatan Kerajaan Negeri Sarawak. Beliau menyambung pengajian dalam bidang ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang sains pentadbiran dan pengajian polisi EPJJ Mod dan graduate pada tahun 2019 dan terus menyambung pengajian dalam bidang yang sama iaitu Executive Master in Administrative Science di UiTM Sarawak. Beliau telah berkhidmat dengan Kerajaan Negeri Sarawak hampir 20 tahun sebagai setiausaha pejabat. Capaian lain yang diperolehi beliau adalah sebagai freelance pengacara majlis, certified aerobic instructor dari Majlis Sukan Negara dan freelance penari dan pereka tari. Beliau juga aktif dalam persatuan dan kelab. Beliau merupakan setiausaha Maksak bahagian Serian dan setiausaha Persatuan Bola Sepak bahagian Serian. Saya menjemput yang dihormati Encik Richard Anak Usah untuk menyampaikan ceramah berkenaan imej dan kemahiran komunikasi profesional. Dipersilakan, Cik. Okay, thank you for our moderator, Cik Nurhaizah, with the lovely introduction. Dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Okey, biasanya saya akan mulakan sesi ceramah ataupun taklimat dengan bacaan doa. Jadi mari kita berdoa mengikut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mohon daripada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita dilancarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Okay, it very nice. Okay, apa khabar semua? Saya harap walaupun ceramah ataupun wawancara macam ni jangan terlalu formal lah. Itu nama dia komunikasi. Komunikasi ni mesti ada two way communication. Jadi jangan along the way saya memberi ataupun berkongsi apakah itu imej dan komunikasi berkesan secara profesional. Anda boleh ajukan soalan ataupun kalau segan untuk ajukan soalan anda boleh post di chat box dan kita punya host ataupun our admin Cik Nur Syikin boleh bacalah at the end of our session nanti ya. Okey, saya ingin akan kongsikan slide saya pada hari ini berkenaan dengan imej dan komunikasi profesional. Okey, boleh lihat Cik Syikin? Boleh lihat semua ya? Boleh. Okey. Cik Richard, sorry Ya. sebab tadi saya kasih spotlight kita punya host tadi. Sekarang dah boleh tengok dah? Okey, Ada dah. saya punya ni.
Okey. Okey, topik kita pada hari ini berkenaan dengan image dan kemahiran komunikasi profesional. Okey, agenda ataupun my presentation topik, dia punya inti kandungan saya akan pergi kepada introduction lah. Yang kedua, kita pergi kepada ice breaking dan saya akan menyentuh sedikit berkenaan dengan image dan seterusnya we move on to apakah itu komunikasi dan sekali seperti biasa kita ada sesi Q&A, itu sesi soal jawab sekiranya ada pertanyaan ataupun perkongsian daripada anda semua berkenaan dengan image dan komunikasi berkesan. Okey, saya sengaja share gambar masa communication untuk kata-kata untuk memberi semangat pada pelajar-pelajar yang masih lagi kata orang on the way untuk mencapai apa yang diinginkan. Sebagai contoh, pada hari ini yang kita ketahui adalah student EPJJ daripada UPM menganjurkan wawancara terpusat macam ini untuk berkongsi ilmu ataupun berkongsi pengalaman. Jadi saya harap pada semua student ataupun yang masih lagi bekerja keras untuk mencapai apa ini yang diinginkan, saya mendoakan all the best. Jadi ini gambar untuk memberi semangat untuk anda terus berjuang untuk mencapai vision dan misi sebagai seorang pelajar. Okay, seperti biasa, before we go further, let we break the ice. Apa yang penting untuk ice breaking ini adalah untuk kita to make our great first impression and kick off every meeting in the strongest way. Jadi saya berharap anda telah mengetahui latar belakang tentang saya. Jadi kalau boleh saya ingin anda juga introduce yourself just a bit. Okay, kita mula dengan Cik Nurhaiza. Silakan Cik Nurhaiza untuk kita break the ice. Sekejap. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau boleh kita just introduce a bit with ourselves lah. Introduce macam mana tu, Dik? Just latar belakang, sekarang bekerja di mana. Oh, okey. Saya Nurhaiza binti Malikan, bekerja di IPD Serian. Berasal dari Kampung Terbekang Melayu. Oh, orang Serian. Okey. Ya. Oh, koplo dah kau. Okay, next we go to. Okay, next. Thank you, Nurhaiza. Next we go to our admin, Nur Ashikin. Hello, Assalamualaikum semua. Saya Nur Ashikin binti Mustafa. Saya berasal dari Sandakan, Sabah. Oh, orang Sabah, bah. Ya. Okay, next we go to siapa yang ada sini. Ashikin, tolong boleh baca. Saya tak nampak dia punya partisipan. Okey, seterusnya dijemput Geraldine Shanarita. Kenalkan diri. Hai, selamat pagi. Dapat dengar kah? Dapat. Dapat. Kami Geraldine Shinarita. Berasal dari Serian. Kena kerja di IPD Munjan. Ajak. Oh. Okey, seterusnya kita minta Cik Nicholas Carl. Kenalkan diri. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya Nicholas Carl, bertugas di IPD Serian, berasal dari Kampung Munggulalang. Okey. Itu saja. Okey, orang Serian juga. Yap. Okey, seterusnya jemput Sampai nama dia susah ya dapat. Email dia apa tekan kurang rembut dah buat TG tak ada, buat T tak ada. Apa? Esas Levi Petroleum, Esas Petroleum Perdagangan. Nampaknya kita ada ibu tengah mengajar anak PDPR. Okey, Okay, next we move on to. Ya, boleh. Teruskan, Tercet. Okey, nampaknya kebanyakan daripada orang Serian, jadi saya teruskan ceramah kita pada hari ini.
Okay, image dan komunikasi. Dia Okay, kena dekat AM. Shikin, I think you better you control the Dia buat audio. laptop pula. Dia ada YM. Ada YM. Hello. Minta tolong peserta-peserta untuk mute dulu mikrofon masing-masing. Dia buat YM tapi tak ada titik tengah. Tapi ada yang nama Tengku tak buat YM. Betul ada yang buat YM. Tak sambung. Ni buat Y, titik M. Saya rasa dia gunakan handphone tu sebab tu dia susah nak ambil tu. Oh. Okay, thank you. Nah. Echa. Hello. Hello Echa. Boleh dengar? Hello Puan, boleh unmute Puan punya Puan mic untuk kita teruskan ceramah kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Okey, sebelum kita go further pada ini nanti, saya nak berkongsi. Ini dan komunikasi ini adalah bagian rapat berkenaan dengan apa yang kita cuba sampaikan kepada orang awam. Contohnya kita lihat pada gambar ini. Okey, apa persepsi kita sebagai orang awam jika kita melihat image yang cuba disampaikan ataupun cara komunikasi jabatan awam terhadap mutu penyampaian, iaitu integriti amalan kita. Jadi saya rasa pasti semua kita sebagai penyewa awam disarankan untuk mengamalkan integriti yang tinggi untuk kita meningkatkan imej sebagai seorang pejabat awam. Jadi ini adalah satu cara komunikasi melalui imej yang cuba disampaikan oleh kerajaan kepada orang awam berkenaan dengan integriti amalan kita, dan juga kita adalah diamalkan untuk anti rasuah. Jadi saya rasa imej dan komunikasi ini adalah bagian rapat yang bergantung kepada cara ataupun penyampaian kita, bagaimana kita ingin menyampaikan sesuatu yang disarankan oleh kerajaan berkenaan dengan integriti ataupun amalan kita. Jadi saya akan berkongsi dengan anda tentang slide yang seterusnya. Sekejap. Okey, saya lebih fokus kepada kemahiran komunikasi. Boleh nampak Syikin? Boleh, Cik. Syikin. Okey, kemahiran komunikasi. Okey, melalui kemahiran komunikasi ini saya akan pergi kepada pengenalan, iaitu definisi, fungsi dan asas kepada komunikasi. Yang kedua, saya akan terangkan mengenai konsep di mana kita akan melihat sendiri apakah itu komunikasi dan pengurusan. Yang kedua, kita akan melihat daripada segi komunikasi dan organisasi itu sendiri. Dan seterusnya kita akan pergi kepada model dan iaitu konsep dan proses terhadap komunikasi berkesan. Dan afterward we move on itu kepada bentuk-bentuk komunikasi, iaitu kita ada komunikasi perseorangan, komunikasi dalam kumpulan, dan paling penting jabatan, iaitu melalui komunikasi korporat. Dan seterusnya kita akan pergi kepada apakah halang-halangan yang melibatkan kita mengamalkan ataupun kemahiran berkomunikasi secara profesional, dan bagaimana kita mengatasi halangan kepada komunikasi kita. Okey, kita lihat dulu apakah itu definisi komunikasi. Secara amnya, komunikasi ialah proses penyampaian maklumat pada satu pihak, sender, kepada pihak yang lain, itu penerima, receiver. Itu adalah konsep asas kepada komunikasi. Dan menurut pakar komunikasi iaitu Howard H. Dean, beliau menyatakan komunikasi adalah sebagai cara untuk menyampaikan fikiran, perasaan kita kepada halayak ramai, dan juga bagaimana penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain, perception orang lain kepada kita. Menurut Harold, one of the author yang mengkaji berkenaan dengan komunikasi ini, beliau mengatakan mengatakan apa kepada siapa melalui saluran platform dan kesan kepada komunikasi yang ataupun mesej yang cuba disampaikan.
menurut Everett juga, ini banyak author ataupun researcher yang mengkaji berkenaan dengan komunikasi. Everett mengatakan komunikasi merupakan satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan, bukan saja idea dan juga perasaan, dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai. Okey, yang ini one of the researchers, Silas. Okey, beliau mengatakan komunikasi adalah pengantaran. Yang pertama adalah pengantaran sender, penerimaan receiver ataupun pertukaran. Okey, exchange maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan, sama ada dengan tulisan, percakapan atau image, visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat. Kalau kita sebagai pemberi maklumat, kalau receiver tidak faham penanganan komunikasi komunikasi tersebut tidak dikira berkesan, ya. Dia mesti ada sender, receiver dan juga maklum balas terhadap komunikasi itu. Baru kita tahu komunikasi tersebut adalah berkesan ataupun tidak. Okey, apakah fungsi-fungsi kepada komunikasi? Yang pertama, untuk memindahkan maklumat. Yang kita sedia maklum, okey, saya ambil contoh semasa pandemik COVID-19 ini, okey, kita banyak bergantung pada e-government ataupun komunikasi yang disalurkan oleh kerajaan melalui platform digital, contohnya MySejahtera. Ini adalah satu proses komunikasi sahala yang cuba digunakan oleh kerajaan melalui platform digital untuk menyampaikan ataupun memindahkan maklumat kepada orang awam. Yang keduanya untuk mengajar ataupun belajar, yang ini digunakan semasa proses sekarang lah, macam proses sekarang ada sekolah-sekolah yang masih mengamalkan pembelajaran daripada rumah, contohnya untuk student PJJ yang masih menggunakan platform Zoom ataupun Google Meet. Ini merupakan komunikasi industri 4.0 sekarang ini. Okey, seterusnya komunikasi juga merupakan untuk boleh mempengaruhi orang lain. Yang paling senang contohnya adalah iklan di Shopee, iklan di media sosial, dan juga komunikasi yang digunakan oleh ejen-ejen insurans. Bagaimana komunikasi ini dapat mempengaruhi penerima. Contohnya kita sebagai orang yang menerima informasi yang cuba disampaikan. Contohnya komunikasi melalui media sosial ataupun web. Shopee mengatakan 11 ada promosi besar-besaran. Jadi apabila kita melihat maklumat yang cuba disampaikan secara tidak sengaja, indirectly kita terpengaruh untuk kita melihat apakah promosi-promosi yang ada di dalam Shopee ataupun platform-platform yang digunakan oleh pihak swasta ataupun pihak kerajaan. Seterusnya, komunikasi merupakan salah satu hiburan. Yang paling senang, contoh yang saya kongsikan apabila kita menonton Raja Lawak. Di situ kita dapat melihat walaupun komunikasi tersebut disampaikan secara hiburan melalui lawak, tapi terselit juga informasi yang dibuat ataupun pengalaman ataupun nasihat yang cuba disampaikan oleh pengamal-pengamal media ini. Yang seterusnya, fungsi seterusnya itu untuk sosialisasi. Sudah semestinya apabila kita berhadapan dengan publik ataupun berhadapan dengan agensi lain, komunikasi merupakan platform yang penting untuk kita saling berkongsi maklumat dan saling menyampaikan maklumat berkenaan sesuatu, contohnya dengan pandemik COVID-19, iaitu daripada government to government, G2G, apakah SOP terkini apabila kita hendak memasuki Sarawak, contohnya daripada Semenanjung ataupun Sabah, apakah yang kita harus isi, iaitu contohnya mengisi Enter Sarawak. Itu adalah secara satu komunikasi melalui sosialisasi yang dapat digunakan oleh kerajaan untuk menyampaikan maklumat tersebut. Dan seterusnya, komunikasi boleh juga digunakan sebagai perundingan. Contohnya kes yang kita tahu adalah kes berkenaan dengan stres, berkenaan dengan peningkatan kata orang mental health during pandemic ini daripada bulan ke bulan, tahun ke tahun adalah tinggi. Jadi
kerajaan negeri, contohnya kerajaan negeri Sarawak mengambil inisiatif untuk menggunakan platform media sosial ataupun hotline untuk sebagai perundingan untuk membantu mereka menyelesaikan masalah stres ataupun kesihatan mental untuk mengharungi pandemik COVID-19 ini. Itulah kepentingan komunikasi apabila kita cuba terapkan dalam kehidupan kita seharian. Seterusnya kita pergi kepada asas-asas komunikasi. Okey, menurut doktor masih ada orang lagi yang Di depan Naya ada nama telefonnya. Dekat Aman West Surian. KK Kampung Sumpas. Tuan, minta tolong mute-kan mikrofon masing-masing. Suruh minta ngecek Naya. Cepot. Ini merupakan halangan komunikasi ya sebenarnya. Okey, kita teruskan ya. Okey. Yang baru ini pala. Ya. Sebelah tu biar daerah. Contoh ada yang lagi biar daerah juga. Naina. Okey, Chat boleh teruskan. Okey, menurut Dr. Said Rahman Zain, ada beberapa peringkat asas komunikasi. Yang pertama, from our body language iaitu senyuman. Jadi senyuman simpul, senyuman meleret, senyuman menawan, sinis ataupun senyuman mana. Senyuman simpul ni kita dapat lihat apabila ni pengantin berada di pelamin, kita akan melihat senyuman simpul mereka. Jadi ini adalah menunjukkan atau menunjukkan imej bahawa mereka sedang bahagia. Yang kedua, okey, apakah itu asas komunikasi? Okey, menurut researcher ataupun author iaitu Puan atau Cik, tolong mute-kan mikrofon. Syikin, awak tak dapat kontrol dia punya ni kah dekat ni? Cuba unmute all. Cuba unmute all. Nanti Syikin buka untuk tempat saya saja. Bagaimana, Cik? Bagi unmute all, lepas tu Syikin buka tempat saya saja unmute. Buka all. Pergi unmute all. Unmute. Unmute all. Unmute all. Lepas tu saya saja sikit buka untuk unmute. Mute all. Ada tak kalau mute all? Tak ada. Tak ada. Cuba. Okey, kejap Chat dia dapat. Sekejap. Mute all tu. Bulan Mora ya. Sekejap ah. Saya try dulu. Ya, Abang Mari agak. Okey, boleh Okey. Okey, itu merupakan halangan komunikasi ya. Betul. Sorry ya. Sekejap. Okey. Saya Syikin bagi saya host Syikin. iya, sekejap. Okey. Okey, Chat.
Okey, sudah. Okey, okey. Okey, boleh lihat my slide sikit? Dapat. Ada lihat saya? Okey, okey. Okey, kita sambung balik Kita menghadapi halangan komunikasi. Okey. Okey, menurut Sigmund Freud, beliau mengatakan asas-asas komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa, magic ataupun sakti. Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. Dan ia dapat menimbulkan emosi yang dalam dan menggerakkan tindakan manusia. Ialah kadang-kadang kita kalau kita bercakap dengan komunikasi ini, kadang-kadang kita kena mind our word kata orang untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Kalau boleh kita cuba menyampaikan komunikasi yang positif untuk menggalakkan ataupun encourage people surrounding us untuk lebih positif. Jadi komunikasi ini merupakan senjata yang paling tajam jika kita tidak dapat kontrol kita punya komunikasi. Okey, seterusnya jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini ada berapa jenis, iaitu menggunakan bahasa ataupun lisan melalui pertuturan. Komunikasi seterusnya iaitu lisan itu melalui komunikasi rasmi ataupun tidak rasmi. Contohnya melalui memorandum, melalui surat rasmi, dan seterusnya itu melalui rancang ataupun spontan. Okey, tanpa lisan. Komunikasi ini lebih kepada our body language melalui iaitu penggerakan badan ataupun panca indera. Contohnya melalui kita punya raut wajah, isyarat, sentuhan, bau pakaian ataupun penglihatan kita masa kita mendengar sesuatu yang cuba disampaikan oleh pihak yang ingin memberi maklumat kepada kita. Itulah jenis komunikasi secara lisan, tanpa lisan. Yang ada dalam jenis komunikasi tersebut. Okey, jenis komunikasi bertulis yang saya katakan tadi seperti surat, memo, email ataupun papan kenyataan dan juga poster ataupun iklan. Iklan ni biasanya melalui visual yang saya tadi kongsikan berkenaan dengan gambar, berkenaan dengan integriti amalan kita. Itu merupakan komunikasi imej yang cuba disampaikan oleh kerajaan berkenaan dengan amalan-amalan yang disarankan oleh kerajaan kepada semua penjawat awam. Okey, menurut konsep, kita pergi kepada konsep komunikasi. Okey, menurut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, mereka mengatakan bahawa komunikasi kita boleh lihat di sini, kamu sekarang adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya, dan isteri yang menjaga hal rumah tangga dan juga akan ditanya hal yang dipimpinnya. Pelayan menjaga hak majikannya dan akan ditanya hal yang dipimpinnya. Jadi inilah merupakan begitu penting komunikasi regardless of your position ataupun anda sebagai isteri ataupun anda sebagai suami ataupun anda sebagai pejabat awam. Komunikasi merupakan komunikasi yang penting, terutamanya apabila anda mengamalkan komunikasi secara transparent ataupun secara secara telus untuk menyampaikan perkhidmatan kepada publik ataupun orang awam. Okey, konsep komunikasi yang seterusnya adalah daripada segi konsep pengurusan, di mana pengurusan menggunakan komunikasi ini untuk menumpukan kepada pencapaian ataupun matlamat organisasi. Kata orang dia sebagai driver yang akan memandu kepada objektif ataupun misi jabatan melalui komunikasi tersebut, kerana kita tak dapat bergerak sendirian. Jadi komunikasi ini adalah komunikasi yang penting untuk beliau memimpin orang di bawahnya untuk sama-sama mencapai matlamat organisasi. Yang kedua, komunikasi digunakan untuk pentadbiran, iaitu ia dapat menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat tapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu dan arah pengeluarannya hasil yang baik. Di sini kita dapat melihat komunikasi ini ada dua cara, iaitu from top to bottom, daripada pihak atasan kepada bawahan, dan juga from bottom to top, daripada pihak bawahan pada pihak atasan. Kerana dua komunikasi ini kita dapat sekiranya ada
bukan kalau kita gunakan masalah itu adalah negative word, kalau kita gunakan positive word, halangan ataupun challenges yang kita hadapi di jabatan. Kalau kita menggunakan satu komunikasi satu hala, iaitu daripada top to bottom, kita tak dapat tahu apakah dia punya root causes ataupun sumber ataupun masalah utama yang ada di jabatan kita. Jadi apabila kita menggunakan komunikasi dua hala daripada bottom to top, kita dapat mengetahui, oh ini adalah punca-punca masalah, dan daripada itu kita dapat kita orang dapat plan ataupun dapat mencari apakah resolusi-resolusi yang kita cuba yang kita boleh dapatkan ataupun boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam satu pentadbiran. Yang kedua, komunikasi ini digunakan oleh pemimpin, di mana pemimpin ini mengatakan ia dapat mencakupi semua yang terdapat dalam pusat dan pentadbiran. Seperti yang kita dapat tahu, contohnya melalui kita punya Ketua Menteri Sarawak kita, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak kita, bagaimana beliau menyampaikan ataupun cuba menyampaikan apakah polisi-polisi yang cuba diterapkan ataupun cuba dibuat untuk kita mencapai negara maju 2030. Contohnya melalui e-digital ataupun e-government ataupun industri 4.0. Bagaimana polisi-polisi yang cuba disampaikan oleh pemimpin ini melalui komunikasi contohnya daripada social media, daripada brosur-brosur dan juga melalui website. Ini adalah contoh platform-platform yang digunakan oleh pemimpin untuk menyampaikan informasi ataupun maklumat yang ingin dikongsikan ataupun what the further planning yang pemimpin cuba sampaikan melalui komunikasi yang berkesan ini. Okey, seterusnya melalui komunikasi dan pengurusan juga, contohnya daripada dunia pengurusan, kita orang dapat menembusi tembok pada dunia luar, contohnya dunia pekerjaan. Sekarang ini melalui kerajaan negeri untuk pengambilan baru, kerajaan negeri menggunakan platform digital untuk menyampaikan pengurusan untuk mencari pekerja-pekerja yang baru melalui website ataupun aplikasi e-recruitment. Jadi kepada anda semua yang masih lagi mencari pekerjaan, anda bolehlah mengisi e-recruitment ataupun SPA 8. Okey. Inilah cara kerajaan untuk menggunakan komunikasi untuk ke dalam dunia pekerjaan. Seterusnya, komunikasi dan pengurusan yang kita terus yang gunakanlah untuk yang kata-kata tadi untuk menembusi tembok sikap kita perlu, iaitu bagaimana kita ingin menyampaikan maklumat yang jelas melalui sama ada sekarang ini public ataupun netizen lebih gemar menggunakan social media sebagai sumber maklumat ataupun sumber rujukan. Jadi saya rasa kerajaan pun mengambil inisiatif yang baik dan yang proaktif untuk menggunakan social media untuk menyampaikan maklumat yang jelas. Yang kedua, komunikasi ini merupakan kongsi idea. Yang saya katakan tadi, bagaimana kita boleh berkongsi idea melalui komunikasi yang berkesan, iaitu melalui social media. Contohnya apabila kita pergi kepada website, contohnya AirAsia, okey, saya rasa kita ada mengalami tiket burn apabila kita tidak dapat terbang on that day, mungkin kerana halangan pandemik. Jadi satu komunikasi ataupun berkongsi idea yang bagus yang boleh kita terapkan melalui chatbot Miss Ava. Kalau anda perasan, sebab chatbot dalam website ini merupakan pendekatan yang terbaru yang di mana mereka berkongsi idea bagaimana mereka boleh menyelesaikan masalah melalui chatbot 24 hours per day, 7 hari seminggu. Jadi ini merupakan salah satu komunikasi yang berkesan apabila kita upgrade our website melalui dengan menyediakan chatbox untuk orang awam menyampaikan masalah mereka.
Kepentingan komunikasi yang seterusnya ialah kemahiran mendengar. Okey, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang ni kerajaan negeri ada menyediakan hotline untuk kita yang ada masalah berkenaan dengan macam stres, okey, yang kita untuk mendapatkan kaunseling daripada kaunselor, daripada certified kaunselor ataupun kaunselor-kaunselor yang bertauliah, yang melalui dalam Malaysia ada juga mereka menyediakan hotline untuk kita mendapatkan khidmat nasihat yang percuma. Okey. Komunikasi juga menjalankan penyertaan, because without participation komunikasi tersebut tidak akan berkesan. Jadi untuk komunikasi berkesan mesti ada penyertaan daripada sender dengan juga daripada receiver. Seterusnya, komunikasi konsep ialah perasaan yang signifikan, yang ketara. Signifikan ialah yang ketara. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, apabila perkongsian melalui hotline itu kita memerlukan sesi khidmat kaunseling. Daripada hotline ini salah satu inisiatif yang baik kerana kita kadang-kadang kita sebagai manusia ni sedang silu untuk kita walk in ataupun menampakkan diri kita yang ada masalah, menghadapi masalah. Apabila kerajaan menggunakan platform digital ataupun melalui platform online ini merupakan satu inisiatif yang kadang-kadang crucial, yang penting dan impaknya adalah ketara, iaitu signifikan bagaimana kita menyatakan perasaan kita. Juga komunikasi juga merupakan konsep adalah saling mempercayai. Ya, sebab jika kita tidak percaya kepada sender, kita tidak akan memberi feedback apa yang dia mahukan. Jadi komunikasi yang berkesan ini mesti ada saling melengkapi, iaitu saling mempercayai. Yang seterusnya, konsepnya adalah mesti ada keyakinan. Apabila kita menyampaikan sesuatu maklumat, kita mesti ada keyakinan. Tanpa keyakinan, komunikasi tersebut tidak berkesan. Kerana kita sebagai receiver ataupun sebagai yang pendengar, apabila orang menyampaikan maklumat secara wawas ataupun tanpa kata orang full attention, kita juga tidak yakin terhadap komunikasi ataupun maklumat yang cuba disampaikan oleh beliau. Jadi komunikasi ini memerlukan keyakinan yang tinggi. Tapi jangan juga kita terlalu yakin apabila kita menyampaikan maklumat yang salah. Contohnya kita masa pandemik ini kita suka ataupun apabila kita melihat citizen ni suka menyampaikan maklumat info-info yang tidak sahih, iaitu terus forward info-info daripada WhatsApp kepada melalui WhatsApp group. Itu terlalu yakin bahawa maklumat tersebut betul. Jadi apa kata kita, apabila kita tidak pasti jangan kongsi. Jangan terlalu overconfident juga untuk komunikasi ini. Jadi komunikasi ini memerlukan keyakinan dengan informasi yang sahih. Melalui prinsip organisasi, mengapa komunikasi ini dianggap penting? Yang pertama, yang mempunyai tujuan yang jelas. Contohnya hari ini kita menggunakan komunikasi ataupun platform secara Zoom untuk kita berkongsi ataupun menyampaikan maklumat mengenai imej dan komunikasi berkesan. Di situ kita ada mempunyai maklumat ataupun tujuan jelas mengapa kita menggunakan komunikasi secara Zoom atau secara maya ini, iaitu untuk kita berkongsi dan juga menyampaikan maklumat berkenaan dengan imej dan juga komunikasi secara profesional. Yang seterusnya adalah tujuan organisasi adalah yang difahami dan diterima oleh setiap organisasi. Seperti yang saya katakan tadi, macam untuk state civil service, dia punya vision ataupun tagline to be a world class civil service. Jadi di situ dia jelas apa yang dia cuba sampaikan adalah kerajaan negeri menginginkan supaya pejabat awam kerajaan negeri untuk mengamalkan integriti yang tinggi, untuk menyampaikan perkhidmatan yang bertaraf dunia. Seperti juga untuk anggota-anggota beruniform seperti polis, contohnya mereka menggunakan cepat, mesra dan betul, adalah imej mereka, imej jabatan, bagaimana mereka cuba menyampaikan maklumat melalui logo ataupun slogan yang mereka terapkan melalui perkhidmatan, iaitu perkhidmatan yang mesra, cepat
terhadap maklumat atau tindakan dan juga maklumat yang tersebut mestilah betul. Okey, seterusnya mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi. Okey, organisasi biasanya organisasi akan mempunyai kata orang structure communication untuk menyampaikan maklumat ataupun polisi-polisi kerajaan yang harus kita implement ataupun harus kita lakukan untuk mencapai visi dan misi kerajaan. Yang seterusnya adalah kesatuan arah dan kedua ketentuan objektif. Okey, melalui komunikasi kita ni kita dapat menggembling pekerja-pekerja di bawahan kita supaya seiring dengan kita untuk mencapai matlamat ataupun visi jabatan. Daripada prinsip organisasi juga, organisasi ini merupakan ada pembatasan kuasa pemimpin. Seperti yang saya katakan tadi, kuasa pemimpin ni kalau orang bawahan dia tidak implement ataupun tidak melaksanakan apa yang diarahkan, jadi komunikasi orang atasan akan terhad pada itu saja. Kalau kita lihat komunikasi yang berkesan, dia mesti ada give intake ataupun dual communication. Jadi apabila ketua jabatan kita menyampaikan satu arahan, jadi kita sedia upaya untuk melakukan ataupun arahan tersebut supaya tiada pembatasan kuasa terhadap komunikasi tersebut. Yang seterusnya, komunikasi ada juga mengamal ataupun prinsipnya adalah ganjaran setimpal dengan kecerdasan ataupun dalam pada ahli organisasi menjalankan tugas. Contohnya apabila kita di hujung tahun kita recognize ataupun memberi anugerah perkhidmatan cemerlang pada pekerja-pekerja ataupun kaki tangan di bawah kita apabila kita dapat tahu mereka konsisten melaksanakan sesuatu tugas ataupun memberikan prestasi yang baik. Jadi untuk kita menghargai mereka, kita menganugerahkan perkhidmatan cemerlang. Okey, selain daripada anugerah-anugerah yang lain, iaitu seperti anugerah pekerja cemerlang, mungkin anugerah yang lain yang kita dapat kita sampaikan kepada kaki tangan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. Yang kedua, yang seterusnya adalah konsep komunikasi dalam organisasi dia juga merupakan ada keseimbangan ataupun kecekapan dan tanggungjawab. Seperti yang saya katakan tadi, komunikasi yang berkesan ataupun secara profesional, dia mesti ada timbang tara. Kita terdapat seperti contohnya pemimpin ataupun our session head, dia tidak dapat mengikut kepala dia ataupun mengikut apa yang dia inginkan. Kadang-kadang dia mesti mempunyai pemikiran untuk menimbangtara keperluan, kehendak dan juga kekuatan seseorang itu untuk melaksanakan tugasan ataupun arahan yang cuba disampaikan. Di sini ketua jabatan mesti mengamalkan sikap profesionalism untuk menyampaikan arahan tersebut. Seterusnya, komunikasi prinsipnya dalam organisasi adalah ada pembahagian, dan juga pengkhususan tugas. Contohnya, sebab walaupun kerajaan sekarang mengamalkan multitask dan kita digalakkan untuk multi-skilling, tetapi sebagai ketua jabatan ataupun organisasi, kita harus mengagihkan pembahagian mengikut pengkhususan ataupun mengikut expertise ataupun kemahiran yang ada ataupun yang dapat kita gilap daripada kita punya daripada pekerja ataupun kaki tangan di bawah seliaan kita. Okey, seterusnya kita konsep komunikasi adalah komunikasi individu ataupun kumpulan yang melibatkan interaksi semuka sama ada secara fizikal ataupun dalam alam maya. Contohnya sekarang ini melalui via ataupun Zoom platform, di mana kita cuba menyampaikan maklumat ataupun cuba menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting ini sebagai saluran rasmi dan juga tidak rasmi. Dan kita juga dapat memecah sempadan, ya. Kita boleh
boleh berjumpa walaupun secara tidak fizikal, berjumpa di alam maya. Kita cuba menyampaikan ataupun berkongsi maklumat yang penting yang kita harus kongsikan dengan pekerja ataupun orang masyarakat di sekeliling kita. Yang kedua, konsep komunikasi yang seterusnya adalah penting untuk mencapai matlamat komunikasi. Saya katakan tadi, untuk kita mencapai visi dan misi, kita harus mempunyai transparent komunikasi dan juga active communication among our staff dengan juga our session head lah, untuk kita sama-sama kata orang align our path towards our vision and vision. Okay. Kelakuan komunikasi dalam organisasi. Dia ada 3 ni kelakuan komunikasi dalam organisasi, iaitu pasif, agresif dan asertif. Apakah itu komunikasi secara pasif? Okey, komunikasi yang pasif iaitu kelakuan ataupun tindakan tidak dapat melegakan hak dan pandangan anda. Contohnya apabila mesyuarat, apabila kita cuba menyampaikan ataupun masalah, kadang-kadang kita punya penyampai ini tidak didengar oleh our supervisor ataupun session head. Ini merupakan komunikasi yang pasif, ataupun kita menggunakan saluran yang salah untuk kita menyuarakan kerisauan, menyuarakan masalah kita. Ini merupakan satu komunikasi yang pasif lah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita haruslah menggunakan channel yang betul atau platform yang betul untuk kita cuba menyampaikan apakah masalah ataupun pendapat kita. Ya. Seterusnya iaitu tidak menyuarakan pandangan. Kadang-kadang seperti yang kita lihat melalui social media ni, dia lebih kepada kadang-kadang menguraikan satu isu yang belum sahih ataupun yang menyampaikan perasaan dia. Itu merupakan komunikasi yang pasif, ya. Dia bukan menyuarakan pandangan, tapi lebih kepada komplain ataupun lebih kepada aduan ataupun perasaan yang tidak puas hati melalui media sosial. Itu merupakan komunikasi yang pasif, ya. Yang seterusnya iaitu berpunca daripada tiada keyakinan diri ataupun bimbang dipersalahkan dan suka mengalah. Seperti yang katakan tadi, apabila kita diberi peluang semasa mesyuarat angkat tangan, kalau kita ada platform yang betul, kita secara individu bolehlah kita menyampaikan apa yang kita rasa tidak puas hati melalui komunikasi tersebutlah. Jangan kita menggunakan social media untuk kita kata boom apakah perasaan kita pada hari ini. Kadang-kadang apabila orang lain ataupun orang awam membaca, mungkin dia punya persepsi lain, mungkin dia akan efek kepada diri kita ataupun pada organisasi kita. Dengan itu saya sarankan supaya kita menggunakan cara yang betul lah. Jika kita ada kerisauan, kebimbangan dan juga kita tidak mahu dipersalahkan, jadi gunakanlah saluran yang betul untuk kita menyampaikan masalah kita. Komunikasi yang agresif iaitu penyataan perasaan, pandangan, hak dan yang jelas dan tegas. Seperti yang katakan tadi, biasanya kalau private company dia ada trade union. Trade union merupakan moderator pun orang tengah yang kesatuan kerja gunakan untuk menyampaikan apakah masalah dan apakah yang cuba mereka inginkan untuk mereka lebih terjamin bekerja dengan syarikat tersebut. Kalau di Pejabat Rasida sendiri, kita ada majlis bersama jabatan, iaitu melibatkan tiga grup. Yang pertama iaitu management ataupun professional group. Yang kedua peringkat tengahan, di mana grade pada N29 dengan N19, dan juga supporting group daripada N11 dan ke atas lah. Jadi majlis bersama jabatan ini merupakan satu platform ataupun komunikasi yang agresif, yang mana kami gunakan untuk menyampaikan masalah-masalah di kalangan kaki tangan masing-masing. Dan saya percaya setiap organisasi ada platform ataupun melalui persatuan bagaimana yang anda ingin menyampaikan ataupun cuba menyampaikan perasaan ataupun pandangan anda semua kepada ketua jabatan. Ini merupakan satu
platform ataupun komunikasi yang agresif yang kita boleh gunakan. Selain daripada formal, ia juga lebih profesional. Okey, komunikasi yang agresif yang kita dapat lihat sini adalah dia bersikap defensif, terlalu yakin dengan diri sendiri dan merasa kurang selamat. Defensif, dia defend. Okey, biasanya ia ini lebih diamalkan oleh mereka yang more to the yang berdepan dengan klien ataupun ejen insurans. Okey, dia ingin kata orang ingin mendapat sell sebab pressure daripada orang atasan untuk dia achieve the target. Jadi ejen insurans ni biasanya akan menggunakan komunikasi agresif untuk mereka achieve the target. Sepertinya contohnya dalam bulan ini mereka harus mendapat 3 atau 4 klien untuk mereka kekal sebagai ejen yang kata orang yang terbaik. Komunikasi seterusnya adalah kerap melenting apabila ditegur. Ini yang terlalu agresif lah. Saya rasa anda semua ada apa tu kaki tangan ataupun rakan-rakan di office ataupun di pejabat yang pantang ditegur. Kalau dia ada salah, dia pantang dia kerap melenting. Padahal kita dapat tahu kita sebagai kawan baik ataupun sebagai orang yang bertanggungjawab, apabila kita menegur beliau, kita ingin beliau berubah ke arah kebaikan. Tetapi orang yang menerima ni mungkin cara kita menyampaikan teguran itu mungkin tak dapat diterima. Jadi sebaik-baiknya kita boleh mengamalkan ataupun komunikasi secara informal, iaitu tidak formal. Kita boleh bawa beliau minum dulu sambil itu kita bercerita. Okey, bercerita dulu pandangan apa yang beliau suka dan baru kita menegur secara senyap ataupun menegur secara haluslah. Okey, yang seterusnya ada kalanya merendahkan keupayaan orang lain. Ini yang tidak baik apabila kita melakukan komunikasi agresif lah. Kata orang, kita jangan menilai orang itu secara luaran. Don't judge a book by its cover. Jadi kalau boleh apabila kita cuba menegur ataupun menyampaikan teguran, seboleh-bolehnya kita jangan merendahkan keupayaan orang lain sebab kita tak tahu. Mungkin secara fizikalnya orang itu tidak berupaya, tapi secara alaminya mungkin mereka lebih mempunyai capability ataupun kompetisi lebih daripada kita yang mereka tidak tunjulkan. Jadi don't just a book by its cover. Okay. Yang seterusnya kelakuan komunikasi agresif yang seperti tidak agih pada diri sendiri. Okay. Mereka yang paling bagus ini adalah mereka dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelaslah. Okay. Yang komunikasi yang asertif, okay, yang kepada diri sendiri, yang ini yang bagus. Komunikasi asertif ni kita boleh amalkan, okay. Itu kita yakin pada diri sendiri, dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dan mudah diterima oleh orang umum dan menghormati pandangan dan hak orang lain. Dan kita juga percaya every person in this world dia punya setara, hak asasi adalah sama, okay. Dan pencapaian berdasarkan inisiatif dan usaha sendiri melalui inovasi. Sekarang ini kita lebih pada inovasi. Bagaimana kita encourage our staff ataupun mengilap bakat-bakat yang ada melalui inisiatif inovasi, okay, dan usaha sendiri. Dan komunikasi asertif ini juga beliau mengamalkan ataupun mereka mengamalkan bersikap terbuka, iaitu boleh ditegur, okay, dan berani menghadapi masalah dan isu-isu dengan positif. Kata saya tadi, paling senang apabila kita menghadapi sesuatu, jangan jadikan sesuatu itu sebagai masalah. Kita cuba tukar daripada masalah itu pada obstacle ataupun halangan ataupun challenges supaya kita dapat generate our idea how to overcome our challenges ataupun obstacle. Okay, jadi komunikasi yang asertif ini adalah baik kita cuba menukarkan daripada sesuatu yang negatif pada sesuatu yang positif. Okey, konsep komunikasi yang ada yang kita katakan tadi, ada komunikator atau orang yang cuma menyampaikan dan juga ada komunikan, ada orang yang akan menerima dan hantar balik. Okey, apa yang mereka faham. Komunikan adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi seperti yang saya hadapi sekarang ini. Saya cuba sebagai komunikator, saya cuba untuk
berusaha untuk melakukan komunikasi dengan individu ataupun kelompok yang ada pada sekarang ini. Sementara itu komunikasi adalah individu atau kelompok yang menerima seperti ada sekarang, menerima idea ataupun maklumat ataupun berita ataupun fikiran yang saya cuba sampaikan. Okey. Konsep komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna, iaitu simbol saya adalah pengalaman ataupun experience ataupun knowledge yang saya cuba sampaikan untuk anda gunakan sebagai satu katakan sebagai satu maklumat yang berguna, dan daripada pemindahan idea atau maklumat kepada anda menggunakan iaitu platform sekarang inilah, iaitu platform Zoom. Okey, ini adalah proses-proses komunikasi seperti saya katakan tadi at the beginning our session with gangguan komunikasi di mana mereka tidak butuh ataupun unmute mereka punya speaker, jadi itu merupakan gangguan komunikasi di mana anda mungkin tak dapat menerima sepenuhnya apa yang saya cuba sampaikan, dan juga mungkin menggunakan saluran yang salah, seperti saya katakan tadi melalui social media, di mana masalah yang cuba anda sampaikan tidak diambil endah, kerana anda tidak menggunakan ataupun platform yang betul. Okey, dan anda mengharapkan respon daripada pihak atasan dan pihak atasan tidak respon, mungkin ini adalah secara proses gangguan komunikasi, di mana komunikasi tersebut adalah tidak berkesan. Okey, bentuk komunikasi dia ada beberapa bentuk komunikasi. Yang pertama itu komunikasi perseorangan, individual communication. Ini merupakan proses yang kompleks, mungkin secara bersemuka ataupun tidak bersemuka, dan ia adalah untuk mendapatkan persefahaman antara satu sama lain, dan juga mungkin to encourage trust ataupun to get mutual trust among our staff, dan juga bagaimana kita berkomunikasi dan seterusnya membentuk hubungan. Contohnya komunikasi antara jabatan yang kita amalkan sekarang ini, yang penting kita membentuk hubungan, dan hubungan adalah penting untuk hubungan diplomasi untuk kita memudahkan proses kerja kita. Dan juga bentuk komunikasi perseorangan adalah kemahiran mendengar, how we listen, ataupun bagaimana kita mengadaptasi maklumat yang cuba disampaikan oleh sender ataupun penyampai maklumat tadi. Jadi kita mesti mendengar. Kerana mendengar ini bukan saja kita mendengar dengan jelas, tapi kita dapat generate ataupun dapat give feedback yang betul kepada sender ataupun kepada yang menyampaikan maklumat. Inilah kemahiran mendengar. Okey, melalui berkumpulan juga bentuknya adalah melalui rangkaian sama ada daripada seorang dalam kumpulan ataupun secara berkumpulan. Okey, bentuk komunikasi yang seterusnya melalui terbuka daripada seorang kepada orang ramai. Contohnya komunikasi melalui radio ataupun televisyen ataupun ceramah, di mana kita standing alone dan cuba kita menyampaikan atau informasi ataupun maklumat kepada orang ramai secara terbuka. Dialog juga merupakan satu bentuk komunikasi berkumpulan, di mana kita ada sesi soal jawab. Ini merupakan contoh komunikasi dalam bentuk dialog lah. Okey, yang ini komunikasi korporat. Komunikasi korporat ni merupakan gambaran imej yang menyeluruh daripada segi penampilan kaki tangan, penggunaan slogan, penggunaan logo, dan ini merupakan contoh imej ataupun imej yang menyeluruh berkenaan dengan komunikasi korporat. Okey, sebagai contoh, saya pasti ada jabatan yang mengamalkan CSR ataupun Corporate Social Responsibility, di mana mereka menggunakan persatuan ataupun untuk meningkatkan imej jabatan untuk menolong orang yang terkesan daripada pandemik ataupun orang yang berada dalam kesusahan. Tanpa kita ketahui, CSR juga boleh digunakan secara internal, iaitu bagaimana kita menyantuni kaki tangan kita yang menghadapi masalah, contohnya yang terkesan kerana penyakit COVID-19. Kita boleh menggunakan platform ataupun kerja sosial seperti CSR ini untuk kita meningkatkan
mental health among employees ataupun well-being di kalangan kaki tangan di bawah sdn kita. CSR merupakan, kalau di negara maju contohnya New Zealand, mereka menggunakan internal CSR untuk mereka kadang meningkatkan persekitaran sehat di kalangan kaki tangan di bawah sdn mereka. Okey, imej corporate seterusnya adalah yang dikenali oleh pengusaha terhadap organisasi ataupun produk atau perkhidmatan. Biasanya untuk syarikat swasta mereka menggunakan komunikasi berbentuk corporate melalui sosial media ataupun melalui iklan-iklan, bagaimana mereka memasarkan produk ataupun bagaimana mereka mengiklankan perkhidmatan ataupun perkhidmatan ataupun produk-produk yang mereka jual melalui komunikasi korporat. Sebab kalau kita tahu untuk mengalahkan ataupun untuk menerbitkan iklan perlu membayar sesuatu amount yang banyak ataupun kos yang banyak. Sebab itu mereka sanggup hire model-model ataupun expertise pakar-pakar untuk membuat iklan bagaimana untuk mereka menaikkan imej korporat mereka. Okey, imej korporat ataupun komunikasi korporat membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah itu 5 isteri, 1 husband, 5 wife, 1 husband ataupun why, when, where dan seterusnya dan how. Bagaimana mereka punya organisasi ini berfungsi melalui komunikasi korporat ini. Okey. Dan seterusnya yang membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan juga bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi. Contohnya melalui visi dan misi, melalui progress report, melalui chat form. Itu adalah antara platform ataupun approach yang cuba syarikat gunakan untuk berkomunikasi melalui platform tersebut untuk menyampaikan imej korporat yang mereka ada. Dan juga membolehkan orang yang lain yang ingin berusaha memahami matlamat dan objektif organisasi. Contohnya kita menggunakan platform website. Okey, kita dalam website tersebut kita ada menyediakan informasi yang kita kaji bahawa inilah informasi yang berguna yang harus ada dalam website untuk orang awam yang ingin mendapatkan maklumat ataupun cara kita untuk menyampaikan pemahaman kita kepada orang awam mengenai matlamat dan juga objektif organisasi kita. Okey, komunikasi korporat juga dapat memberi kesan kepada persepsi seperti kata ada image dan nilai perkhidmatan, perjawatan dan juga reputasi organisasi. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya image korporat ini biasanya mereka akan menggunakan approach CSR, corporate social responsibility, untuk mereka meningkatkan persepsi orang awam terhadap image korporat organisasi tersebut. Okey, apa kehalangan komunikasi? Halangan yang pertama melalui luaran lah, bunyi bising ataupun objek fizikal ataupun jarak lokasi ataupun seperti sekarang ini kita menghadapi network connectivity, rangkaian network kita yang tak stabil. Itu merupakan halangan luaran yang kita hadapi lah. Walaupun kerajaan sekarang ni towards 5G, tapi ada certain tempat seperti suburban ataupun rural area, ini merupakan halangan yang mereka hadapi. Okey. Halangan dalaman seperti sikap, budaya dan nilai yang berbeza daripada psikologi dan kurang kemahiran komunikasi. Contohnya terutamanya baby boomers, orang-orang yang hampir nak pensiun, mereka reluctant ataupun enggan menggunakan platform digital sebagai komunikasi, sebagai cara untuk mereka berkomunikasi sekarang ini. Walaupun sekarang ini kita pergi pada e-digital ataupun digital e-government ataupun digital government, tapi masih juga ada baby boomers ini, golongan baby boomers ini yang menggunakan
telefon biasa, bukan telefon pintar. Bukan mereka menolak kepada komunikasi pada digital, tapi mereka lebih selesa menggunakan konvensional, cara konvensional ataupun cara tradisional untuk mereka mendapatkan informasi. Okey, seterusnya halangan komunikasi dia ada 3 klasifikasi. Yang pertama, halangan terhadap pengantar, iaitu sender, di mana mungkin sender menghadapi masalah pada segi persedaran, sikap yang tidak bagus masa ataupun nilai dan harapan. Yang keduanya, halangan terhadap pemahaman, mungkin penggunaan bahasa ataupun tahap intelek. Mungkin saya terlalu menggunakan intelek Sarawak ataupun intelek yang susah dipahami. Ini merupakan halangan terhadap komunikasi lah. Yang seterusnya adalah halangan terhadap penerimaan. Mungkin ada yang menerima informasi yang kita cuba sampaikan prejudis terhadap info-info yang kita menyampaikan maklumat yang salah ataupun maklumat yang tidak lengkap terhadap arahan ataupun terhadap apa yang kita inginkan melalui penyampaian kita at the first tadi kan. Okey, seterusnya halangan komunikasi, mungkin kita kurang faham, mungkin kita cara pendengaran, bukannya mengatasi halangan komunikasi adalah kita mesti faham apakah yang cuba disampaikan. Yang keduanya, kita mesti jadi pendengar yang baik. Okey, kita mesti good responder ataupun we have to be a good responsive. Okey, juga maklumat yang kita terima, kita mesti teliti maklumat tersebut sahih ataupun tidak. Kata kita tadi, jika tidak pasti jangan kongsi. Yang seterusnya, galakkan orang lain untuk memberi pendapat. Okey, we encourage our participant pun others untuk sama-sama ke brainstorm ataupun bagi pendapat, kerana apabila kita mengamalkan brainstorming, there is a no right ataupun wrong. Okey, yang paling penting adalah kata orang adalah participant ataupun mereka involved dalam pada komunikasi tersebut. Yang seterusnya, kita mesti menghargai pendapat dan maklumat orang lain. Okey, that means kita jangan katakan awak punya maklumat ataupun punya pendapat tidak betul. Jangan. Kita mesti kata-kata kita menghargai, kita mesti mengucapkan terima kasih kepada mereka, kerana kadang-kadang walaupun idea tersebut mungkin kita rasa remeh, tapi bila kita fikirkan, mungkin itu merupakan satu informasi berguna untuk kita menyelesaikan masalah jika yang kita hadapi dalam organisasi tersebut. Okey, yang paling penting, komunikasi kalau boleh bersemuka lah, walaupun kita tidak melihat, tapi kalau boleh kita mesti ada two-way communication. Bersemuka ni kita lebih tahu, okey, direct from the sender, apakah maklumat cuba disampaikan. Kalau melalui orang tengah, mungkin maklumat tersebut ada ditambah nilai, ada ditukar tambah. Jadi apabila sampai kepada pengguna tayar, mungkin maklumat tersebut tidak tepat. Okey, penggunaan bahasa yang sesuai. Okey, penggunaan bahasa yang sesuai, penggunaan bahasa yang mudah difahami, dan juga penggunaan bahasa yang sedap didengar. Okey, jadi tidak semestinya kita menggunakan bahasa Inggeris along the way, tidak semestinya kita menggunakan bahasa Melayu baku. Mungkin kita boleh seleksikan menggunakan bahasa Melayu Sabah, bahasa Melayu Sarawak untuk kita lebih faham apakah yang kita cuba ingin sampaikan. Dan yang paling penting, kita mesti memberi maklum balas. Tanpa maklum balas, kita tidak tahu maklumat yang kita sampaikan itu adalah berkesan ataupun tidak. Okey, kemahiran mendengar, gunakan subconscious mind ataupun minda separuh. Berhenti bercakap semasa penyampaian maklumat. Okey, kalau kita mendengar orang bercakap, kita berhenti bercakap dan kita akan respon apabila beliau habis bercakap. Yang seterusnya, beri tumpuan pada penyampaian. Yang pertumpuan bukan sahaja kita diam, kita boleh memberi penumpuan melalui kita memandang mata beliau, memandang mulut beliau. Itulah cara kita respon kepada pemberian maklumat. Tunjukkan minat anda, okey. Sebab kalau kita menunjukkan minat, mungkin dan sepertinya saya percaya, I do believe that sender pun akan lebih suka lagi ataupun lebih
khusyuk lagi untuk menyampaikan maklumat. Jika kita tidak respon ataupun jika kita bercakap dengan orang tersebut, mata kita klien, pemikiran kita klien, kita tidak memberi tumpuan yang penuh, mungkin sebagai seorang atau penceramah ataupun sebagai seorang senior, mungkin saya akan rasa down lah sebab anda telah menunjukkan melalui body language anda menunjukkan minat ataupun tidak minat terhadap cara penyampaian ataupun maklumat yang saya cuba sampaikan. Okey, yang seterusnya adalah kawalan perasaan. Okey. Ya, betul. Okey, untuk sebagai pendengar yang bagus ataupun pendengar yang baik, kita mesti kawal perasaan lah walaupun kita berada di sekejap. Okey, sorry. Okey, dan kita boleh bertanya jika kita tidak dapat maklumat yang jelas dan tepat. Okey, sebagai penutup, ini adalah pesanan Luqman Al-Hakim, berkata sesungguhnya hati-hati itu di tempat bertanam, hati-hati itu di tempat bertanam, maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus, positive word, ataupun kata-kata yang boleh encourage our surrounding ataupun rakan-rakan kita, dan seandainya tidak bertumbuh semuanya, akan tertumbuhlah sebahagiannya. Jadi kata orang, we lead by the example. Melalui seterusnya kata, wahai anakku, bermusuhan dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal, sedang engkau mengambilnya secara percuma. Jadi kalau boleh kita sentiasa berguru dengan orang yang berpengalaman, orang yang lebih tinggi pengetahuan ataupun pendidikannya. Dan seterusnya pesanan Luqman Al-Hakim, lainilah orang yang kecil, regardless dia punya position, dia punya latar belakang ataupun dia punya background, sesuai dengan kecilnya. Lainilah orang yang besar sesuai dengan kedudukannya. Orang yang jahil berdasarkan kekurangan ilmu dan orang alim berdasarkan kelebihannya. Yang ini kita boleh baca surah Al-Jumu'ah. Dan itu saja ayat mutam ayat selasih. Thank you, sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa soalan, jangan segan silu untuk kita berkongsi di sini. Okey, terima kasih kepada penceramah kita. Seterusnya saya buka untuk sesi soal jawab. Sekiranya ada soalan, bolehlah usulkan soalan anda. Okey, nak. Okey, bagi sesiapa yang ada soalan, kemukakan soalan anda. Syikin, sekarang boleh unmute semua, Syikin. Okey, jangan Jika silu. ada soalan. Any question from you guys, jangan segan silu. Mungkin penyampaian saya terlalu cepat ataupun bagaimana. Boleh do not hesitate to comment apa-apa yang anda komen dapat memberi feedback yang positif untuk saya improve from time to time. Selamat pagi, Richard. Selamat pagi, saya ada Lauren. satu soalan. Okey. Ya. Saya Lauren, saya kenalkan diri dulu. Saya Lauren, saya dari IPD Serian. Jadi Richard, saya ada soalan. Komunikasi ini tadi dia terbagi pada 3 kategori kan, satu pasif, satu asertif, dengan satu lagi agresif. Ya. Jadi ada ketiga kategori ini dia dipengaruhi dari emosi emosi seseorang lah, contohnya dalam keadaan mood ke apa kan, ataupun sifat komunikasi itu memang dia punya sifat kepribadian dia sendiri. Okey, Lauren. Okey, kalau kita biasanya kalau kita tidak tahu
bahawa komunikasi ini ada 3 peringkat, pasif, agresif dan asertif. Okey, kadang-kadang kita sebagai manusia memang kita tak dapat elak lah bila kita kadang-kadang bad mood ataupun dalam keadaan marah, mungkin kita tercakap ataupun mengeluarkan kata-kata yang mungkin agak tak sedap didengar, dan kita telah mengamalkan itu komunikasi secara kita tidak sengaja kita mengamalkan komunikasi yang agresif, iaitu di mana kita cuma menyampaikan perasaan kita. Jadi kalau boleh kita tengok keadaan dengan tengok situasi lah. Kalau kita dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan kata bad mood, jadi kalau boleh take 5 dulu, tarik nafas dalam-dalam. Lepas apabila kita minda kita sedar sepenuhnya, dan baru kita berkomunikasi secara asertif, atau kalau boleh sebab kita ingin mendapatkan feedback ataupun maklum-maklum daripada seseorang. Jadi kalau boleh kita kalau kita bad mood, kita boleh diam sejenak, kalau boleh kita pergi keluar, hirup udara yang segar dulu, take 5, dan baru kita cuba sampaikan. Terutamanya kalau kita sebagai supervisor, kita ingin menegur seseorang di bawah kita, mungkin beliau ada membuat salah, dan kita juga ditegur oleh pihak atasan dan mengakibatkan kita ini marah. Jadi kalau boleh, sebab let we put ourselves in their shoes, kita meletakkan diri di tempat orang tersebut, kalau boleh kita gunakan ayat ataupun perkataan ataupun cara pendekatan yang lebih mesra, iaitu menggunakan kalau boleh menggunakan kata-kata yang positif lah. Tidak salah kita mengamalkan ketiga-tiga cara komunikasi. Kalau kata-kata kalau kita kalau intinya, kalau yang degil ni kita dah tegur, beliau juga masih mengulangi kesalahan yang sama, masih juga mengulangi sikap yang sama, dan kita boleh gunakan komunikasi secara agresif. Bagaimana kita untuk menjedahkan beliau. Kadang-kadang ni kalau manusia ni kalau tidak diketuk, dia tidak akan sedar. Jadi mungkin kita boleh gunakan cara komunikasi agresif ni untuk kita menegur orang tersebut jika before ni ataupun sebelum ni kita telah menggunakan secara pasif ataupun secara asertif. Okey, Encik Lawrence, adakah saya menjawab soalan anda? Ya. Terima kasih, Encik. Maksudnya sama. Kita tengok pada keadaan lah kan. Ya, tengok keadaan. Kalau orang tu intinya juga, kita boleh gunakan agresif lah. Okay. Terima kasih. Okey. Ada lagi persoalan, feedback ke yang ilmu kita dapat dalam seminar ni? Boleh tanya. Okey, kalau tiada, kita akhiri webinar ini. Okey, terima kasih sekali lagi kepada penceramah kita, Encik Richard, dan para peserta yang hadir dalam webinar ini. Semoga dengan pengalaman beliau, kita dapat memperbaiki tata cara berkomunikasi dengan lebih profesional. Sebelum mengakhiri program ini, saya akan umumkan nama peserta yang terpilih dalam cabutan bertuah kami. Ada cabutan bertuah. Ada Ini cabutan bertuah. Kejap ya. Tahniah diucapkan kepada Cik Mimilis Sofi binti Mustafa. Cik Mimilis Sofi. Okey, nanti akan ada kru kami yang menghubungi Cik. Pastikan semua peserta dah isi borang pendaftaran yang disediakan dalam link Zoom tadi. Okey, maka berakhirlah program kita pada pagi ini dan terima kasih pada semua. Terima kasih penceramah. Terima kasih. Before we leave, better we take our photo group untuk tanda kenang-kenangan. Okey, boleh. FPP. Sekejap ah. Okey, on semua kamera. Dah on saya, nampak siap. Sekejap. Encik Nicholas. Halo Encik Nicholas. Halo bosku. Encik Lawrence Salim. Hello.
Ya. Oke, boleh gambar. Oke, 1. Oke, terima kasih semua yang hadir. Kami akhiri sesi khusus pada pagi ini. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Terima Stay kasih, Cik safe, Richard. stay healthy, sama-sama. Kan kita ada